Sebab itu juga dulu kita ada belajar kitab Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar ni dia buat pembahagian. Ada manusia dia duduk dalam gelap. Ada manusia dia duduk dalam gelap campur cerah. Ada manusia dia duduk dalam cerah. Yang dalam cerah tu pun ada lagi makam-makam dia. Ni semua peningkatan makam kita nak bertemu Tuhan nanti. Macam mana kedudukan kita di dunia ni, biasanya macam itulah kedudukan kita di syurga nanti. Setakat mana kita kenal Allah di dunia ni, di syurga nanti macam itulah. Dia ada makam-makam dia. Jadi kalau boleh kita nak pertingkatlah. Tak memadailah kita sekadar mengucap 2 kalimah syahadah saja. Sebab dari segi-segi yang lain kita nak tambah. Dari segi kenal Tuhan pun nak kena tambah jugalah. Dari semasa ke semasa kena naik kan, ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Bila orang kata mengucap 2 kalimah syahadah dah cukup. Katalah satu orang dia mengucap sungguh-sungguh 2 kalimah syahadah, tak ada ilah selain Allah, Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Tapi di rumah dia sembah batu. Kalau kita tanya dia, kenapa sembah batu? Inilah Allah. Tapi dia mengucap bersungguh. Tapi dia tunjuk batu, inilah Allah. Amal-amal dia kira macam mana? Amal-amal dia, kita pandang sekali imbat, tak ada lah, jadi debu. Sebab dia kata batu tu Allah. Sama juga orang mengucap 2 kalimah syahadah sungguh-sungguh, lepas tu dia sembah langit. Dia kata langit ni Allah, langit yang luas ni inilah Allah. Kita duduk dalam Allah lah. Jadi dia sembah apa sebenarnya? Dia sembah makhluk. Jadi amal-amal dia pun habis. Sebab dia tak mengenal tadi, dia berpada dengan ucap 2 kalimah syahadah saja. Ataupun dengan sembah siapa? Mengucap 2 kalimah syahadah sungguh-sungguh lah. Tapi dia kata di atas daripada langit ni ada satu ruang. Allah lagi duduk situ. Ruang tu lah Allah. Langit, atas pada langit, dia kata langit ni bulat. Di atas tu ada satu ruang, itulah Allah, ruang tu. Jadi dia sembah ruang. Bila sembah ruang, dia sembah makhluk. Sembah makhluk habis. Sebab tu kena pelajaran mengenal Tuhan ni kena tambah-tambah lagi pula. Kita ni dah sampai seru dia. Kita biasa dengar. Kalau agama Islam pun, orang asli dia duduk tengah hutan, dia tak pernah dengar pasal Islam. Yang dia tahu Tuhan ni ada, tapi pasal Islam ni dia tak pernah dengar. Mati. Yang ni disebut ahli fatrah. Setengah ulama kata mereka ni selamat sebab tak sampai seruan. Jadi dia tak payahlah belajar pasal Islam. Tapi sama juga macam ilmu mengenal Allah. Siapa yang tak sampai kepada dia ilmu mengenal Allah ni, dia tak biasa dengar, cukuplah 2 kalimah syahadah. Tapi kita yang dah sampai seruan, ada rupanya ilmu nak mengenal Tuhan ni, dah sampai seruan. Bila sampai seruan, kita kena belajar. Jadi yang selama hari ni yang kita duk belajar tu ilmu mengenal Tuhan lah tu, insya-Allah. Jadi kesimpulannya, tak memadai lah kalau kita kata cukup dengan ucapan 2 kalimah syahadah saja, takut-takut tersalah sembah. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Bila kita kenal Tuhan, lagi kenal lagi cinta, lagi kenal lagi cinta. Sekarang nak masuklah pelajaran malam ini, pro dan kontra ilmu kalam. Malam ni nak cerita yang kontra dulu. Kita ni sebenarnya rata-rata lah orang di dunia ni, orang Islam di dunia ni, kita berpegang dengan ilmu kalam aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu aliran kita. Kita sebut aliran ahli sunnah wal jamaah. Rata-rata yang tu lah. Jadi sekarang kita nak bincang, kita pegang dengan ilmu kalam. Ilmu kalam ni dalam Islam ni diterima ke tidak? Ni perbincangan hangat. Malam ni nak cerita hujah-hujah yang tolak dulu. Tapi ada pelajaran yang kedua nanti, hujah-hujah yang menerima. Lepas tu baru kita tengok apa keputusan Imam Ghazali. Di Imam Ghazali pun tulis, sekiranya kamu tanya, mempelajari cara berdebat dan ilmu kalam itu tercelakah seperti mempelajari ilmu bintang, ataupun dibolehkankah, ataupun disunatkankah? Ni belajar ilmu kalam ni wajibkah, bid'ahkah, ataupun memang tak boleh, macam belajar ilmu nujum, ilmu tilik? Yang mana satu jawapannya? Maka ketahuilah bahawa manusia dalam hal ini mempunyai hal di luar batas dan berlebih-lebihan dalam beberapa segi. Antaranya, ada yang mengatakan bahawa mempelajari berdebat dan ilmu kalam itu bid'ah dan haram.
Bid'ah ni maksudnya sesuatu yang tak pernah dicontohkan sebelum ni. Mereka dia berhujah, zaman sahabat dulu mana ada ilmu kalam, tak pernah dicontohkan, jadi bid'ah. Tak pernah disuruh oleh Nabi, jadi haram. Ni hujah mereka yang menolak. Tapi kita jangan tolak lagi. Nanti pelajaran kedua baru kita tahu macam mana kedudukan. Dan bahawa hamba Allah itu, jika dia menjumpai Allah dengan seluruh dosanya selain syirik, katakanlah orang ni dia suka berzina, suka membunuh, suka menipu semualah, tapi dia tak syirik, adalah lebih baik baginya daripada menjumpainya dengan ilmu kalam. Yang kita duk belajar ilmu kalam ni, kalau kita buat dosa banyak-banyak tu, jumpa Tuhan lagi baik. Sebab belajar ilmu kalam ni teruk sangat ni, lebih teruk daripada buat dosa-dosa tu tadi, kata sebahagian orang. Antaranya ada pula yang mengatakan wajib dan fardu. Ada pula ulama kata ilmu kalam ni mesti dia wajib, malah fardu belajar. Ada kalanya secara fardu kifayah atau fardu ain. Dan ilmu kalam itu seutama-seutama ilmu dan setinggi-tinggi penghampiran diri kepada Allah. Ada sebahagian ulama pula kata ini ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling penting. Kenapa dia kata macam itu? Kerana ilmu itu meyakinkan bagi ilmu tauhid dan mempertahankan agama Allah. Bila kita belajar ilmu kalam ni, kita punya keraguan-keraguan kita tu ada jawapan. Bila keraguan ni dijawab, lama-lama tak ada lah keraguan tu. Jadi dari segi ilmu tauhid, baguslah ilmu kalam ni. Dan satu lagi pula, dari segi nak mempertahankan agama Allah. Kita nak lawan dengan puak-puak Jabariyah ke, puak-puak Qadariyah ke, golongan mulhid yang tak beragama, golongan etis ke, kita ada hujah-hujah kita. Sebab mereka ni hujah Al-Quran dia tak terima, hujah hadis Nabi pun dia tak terima. Macam orang etis ni, dia kata kalau saya percaya Al-Quran tu dah tentu saya beragama Islam. Jadi kamu bagi hujah Al-Quran ni sia-sia, saya tak percaya. Kamu bagi hujah hadis pun saya tak percaya. Saya orang tak beragama. Jadi kita bagi hujah akal. Bila bagi hujah akal, lawan, lama-lama dia nampak kita betul. Masa tu baru dia nak belajar Al-Quran tadi. Terus salah satu kelebihan ilmu kalam. Jadi ada dua puak lah. Satu golongan ulama kata ilmu kalam ni bid'ah dan haram, tak boleh belajar. Satu lagi ulama pula kata ilmu kalam ni wajib, fardu, kena belajar. Sebab dia ni menguatkan tauhid kita dan dapat mempertahankan agama. Bahkan dalam salah satu kitab Imam Al-Ghazali, iaitu kitab Al-Mukhid Minad Dolal, Imam Ghazali dia kata ilmu kalam ni satu ilmu yang bagus. Dia bagus dari segi nak pelihara akidah orang awam. Sebab orang awam ni, kita duk bergaul dengan macam-macam orang, jadi kadang-kadang datang benda-benda yang mengelirukan kita. Contoh orang tanya, Al-Quran ni makhluk ke bukan? Jadi benda-benda yang keliru kan orang biasa kan? Bukan mereka nak belajar ilmu ni. Bila keliru, kita jumpa orang yang mahir ilmu kalam, dia bagi jawapan. Jadi hilang keraguan kita tu tadi. Macam tu lah. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Al-Muqid, dia pujilah ilmu kalam ni satu ilmu yang bagus, nak pelihara akidah orang awam. Tapi masalah dia, ilmu kalam ni banyak buang masa, banyak berdebat, banyak duk lawan debat. Itu kekurangannya. Dan satu lagi, bagi orang yang nak capai peringkat tertinggi dalam perjalanan kerohanian dia, dengan ilmu kalam tak memadai. Dia tak sampai. Sebab ilmu kalam ni dia ilmu fikir. Sedangkan nak lebih jauh mencapai kerohanian ni, dekat lagi pada Tuhan, dia kena ilmu melalui, ilmu merasai, ilmu mengalami, ilmu tasawuf. Jadi ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Tapi Imam Ghazali dia kata dia berterima kasih kepada ilmu kalam sebab pernah mengubat dia. Sebab dia satu ketika dia pun ada kekeliruan. Kata macam mana jawapan ni? Bila dia belajar ilmu kalam ni, kita oh ini jawapannya, dia dapat jawapan. Tapi lepas itu ilmu kalam ni pun dia ketepikan. Dia seolah-olah ketepi, bukan dia buang, dia ketepikan, dia tenggelam dalam ilmu tasawuf. Barulah sampai matlamat yang dia nak. Macam contohlah, orang kata kita nak naik ke langit dengan apa? Oh, nak naik ke langit dengan kapal terbang. Memang betul lah, kita naik kapal terbang boleh sampai ke langit. Tapi dia ada hadnya. Kapal terbang dia tak boleh mencapai angkasa. Jadi ilmu kalam tu macam tu lah.
Ilmu kalam ni bagus nak mencapai Tuhan bagus bagus, tapi ada had. Dia tak boleh nak lebih lagi. Nak sampai peringkat yang lebih lagi tu dia kena ilmu tasawuf juga. Okay. Mula-mula kita tengok pandangan golongan yang menolak ilmu kalam. Tapi kita jangan terpengaruh lagi tau. Tunggu pelajaran yang kedua nanti.